Di sebelah kiri saya kita perkenalkan Yang Mulia Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Gembira dapat sekali lagi bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein ya, berbagi ini dalam segmen wawancara bersama penulis Tanah Air. Seperti yang telah pun kita kongsikan pada awal pagi tadi, tajuk yang kita ketengahkan pada hari ini, Sumpah Aspek Sudut Sosial dan Ilmu ya. Dan Tuan Haji sendiri nanti akan menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik ini ya. Baik, tentang isu sumpah ini, mungkin sebagai mukadimah awal, Tuan Haji boleh mengungsikan kepada penonton-penonton kita apa yang cuba diketengahkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu saya ada di Rampai Pagi ini juga bercakap mengenai cerita-cerita seram. Cerita seram. Ya, ini kira macam sambungannya lah, tapi lahir daripada membaca buku-buku seram, buku seram, yang buku-buku tempatan lah. Dalam cerita itu ada dimuatkan jenis-jenis hantu yang menakutkan kan. Jadi saya akan berkurapak mengenai yang ada kaitan dengan sumpah seranah orang lagi dahulu. Ini orang lagi dahulu katanya ini masa ini sudah dalam keadaan normal baru ini, baik juga mengetahui kisah-kisah masyarakat lagi dahulu. Misalnya ya, satu sumpah yang mengatakan si tebak bauta ni. Iya. Sekarang cuba kita lihat tu, tabak bauta. Orang baru kadang-kadang ini dia tahu tu apa tabak itu. Lurus. Tabak itu ialah apa ni? Menjunam. Selalunya menggunakan apa namanya bujak. 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 Buluh. Kadang-kadang. Bauta itu ialah mungkin anda tahu macam mana bentuknya yang benar-benar. Gambaran ialah gambaran hantu kan tu. Jadi bila hantu itu menabak, hodohlah orang itu. Atau jadi sumpahan orang itu. Setabak bauta. Bauta itu macam mana? Adakah? Tanya, membonjol keluar, bertaringkah, tinggikah, apakah macam mana kan? Jadi orang dulu lagi takut setabak bauta ni itu hina sudah orang itu. Jadi hina sudah. Sehingga kan disumpah sebegitu rupa. Tapi sekarang ini tidak ada orang tahu apa bauta. Lurus. Jadi apa sebenarnya niat si penyumpah kepada yang menerima sumpahan? Ialah tentulah untuk memprovok kan, Provoke ya. Menyumpah, memprovok, menghina, merendah-rendahkan orang. Saya ingat lagi dulu masa Dami Tatuk, kampung saya di Kampung Air, Kampung Lorong Dalam, sempadan dengan Kampung Padai Basi kali ya. Jadi ada macam sungai kecil di sana. Jadinya ada orang ialah orang lorong dalam dengan orang Padai Basi berkelahi berteres-teresan kan, memprovok masing-masing. Berteres padahal jauh tu antara lorong itu. Jadi itulah jadinya untuk memprovok, menghina, merendah-rendahkan orang kan. Sama ada untuk marah atau indah kan, menjatuhkan air muka orang macam tu, macam-macam lah kadang-kadang memancing kemarahan juga. Memancing kemarahan lah tu untuk macam berkelahi ke dari dahulu. Jadi itulah antara maksud ataupun niat ya mengapa sumpahan itu dilakukan dan dilontarkan kepada penerimanya ini ya. Jadi dalam sumpah seranah orang dahulu ini ada perkataan-perkataan yang kurang kita ni ketahui ya. Kadang-kadang tidak ada juga kita ni faham ya. Tetapi kadang menyakitkan hati. Jadi ada betulnya kenyataan ini. Ya, banyak perkataan-perkataan itu. Ini boleh dibuat kajian. Itu saya katakan tadi. Kita melihat aspek pendidikan dan juga aspek sosialnya kan. Boleh kita buat kajian lanjut. Pasal dalam hal ini di UWD ada kursus-kursus yang memperkatakan mengenai folklore dan sebagainya. Jadi ada berkaitan dengan
perkataan-perkataan yang digunakan. Macam kelangar. Pernah habis kita mendengar kelangar kan? Mendengar pernah. Oh, itu. Ada, tapi tidak tahu apa Tahu. maknanya sebenarnya. Tidak. Jangan ditanya saya juga. Sekelangarannya menyumpah tu. Oh. Kemudian ada lanat. Panar siapa tu. Nah, menyumpah je tu. Ada lagi apa larap ni kotor bunyinya. Larap panar siapa tu. Gitu. Satu yang bisa lagi dahulu ni, bini-bini ni smart bah, pakaian apa semua sekali. Jarang orang pakai jin ni. Zaman saya masa 14 tahun jarang melihat orang apa ni, bini-bini pakai jin, apalagi yang jenis yang kuyak rabak tu. Jadi bila ada orang tu kanan tu, bini-bini sigau tu. Maksud di sebalik perkataan sigau ini tadi? Oh itu macam merendahkan, indah fashionable masa tu lah. Indah menampakkan keperempuanan. Indah keperempuan apa ni? Ialah indah menampakkan keadaan masyarakat masa tu dulu. Bertapih, bisa apa semua sekalian baju. Pakai kebaya lah. Kebaya baju rumus luar ni kena ucap bini-bini sigau tu. Anu sudah overboard sudahnya orang lah. Lagi dahulu zaman tu lah. Tapi sekarang ni mana indah dia kan macam tu kan. Kemudian ada lagi ni yang perkataan baru ni kesilahau banar sen. Ada kita faham lah ya. Mananya kesilahau tu mananya ada juga orang ucap tanggal skru. Kurapak tu lebih-lebih bah. Indah berapa betul lah ya. ya. Umpamanya orang tertua. Menyumpah ada juga kalabur anda. Kalabur benar. Pernah dengar. Kalabur. Mungkin dari perkataan lebur, maknanya hancur luluh. Ya, hancur lebur. Sumpah dia kalabur panar. Ini zaman kita melihat, kalau kita melihat WhatsApp, banyak buaya naik ke darat. Jadi ada sumpahan lagi dahulu juga, si tungap buaya ni. Maknanya tunggap buaya ni yang menunggap. Menunggap maknanya ia bukan yang menggigit. Di grabnya ditariknya. Itu menunggap tu. Berbeza dengan macam makan biasa tu. Jadi bila orang tu kan sumpah si tunggap buaya ni malang tu orang tu. Tapi kadang-kadang ada juga kita ni mendengarkan apabila sumpahan-sumpahan ini dikeluarkan bukan tujuannya untuk menyakitkan hati. Kadang-kadang macam gerigitan, ataupun menjadi satu kebiasaan ya kepada cucu-cucunya. Si tunggap buaya ni macam tu. Tapi kadang ni bisa ada nini yang sudah pendidikan tu kan. Dia bila menyumpah anak cucunya indah lagi bukan perkataan ni. Sebutnya anak bertuah ni. Bisa pulang puji je kan. Ini ada kita dengar anak bertuah ni. Maknanya sumpahannya itu sumpah baik. Positif. Bukannya menyumpah untuk merendahkan, memburukkan atau mengkeji anak-anak itu. Sebab itu. Jadi ini bagus. Mungkin ada cara lain anak bertuah apa semua sekali kan. Jadi itu sebagai satu bersumpah, sebagai satu doa juga kan. Betul. Jadi di sini adakah perkataan sumpahan ini tidak memberi makna sebenar ataupun macam mana tu, mungkin boleh diterangkan? Charlie John ya. Kadang dulu saya sekolah di Melaya kan. Bercampur gaul dengan masyarakat di Semenanjung. Melaya Semenanjung. Kalau orang Melaka, kalau kata ni jumpa, bukan dia akan berjawab apa, dia nunggu terakhir, celakanya. Sebelum celaka terpulang lah. Maknanya kecelakaan ni kawan baik tu. Bukannya menyumpah tu. Kawan rapat yang lama dia dijumpai. Celaka apa kamu buat sini? Maknanya terbalik terpulang bah. Jadi ini mesti kita dipahami. Jangan juga bila kita berjumpa orang-orang seperti ini, kawan-kawan lama, terutama daripada Melaka di Semenanjung, kita ni pulang galak hatinya orang. Sebenarnya tu akrab. Ia mula-mula lagi dahulu lagi damin berkawan baik. Bila berjumpa mengkali dalam 10-15 tahun, celaka ya. Sumpahnya pulang celaka. Terbalik tu pulang. Tapi itu bukan di Brunei lah. Bukan di Brunei ya. Kalau menurut tuan sendirilah, sumpahan orang-orang kita ni di Brunei dengan negara-negara mungkin di sekitar Asia ini ada hampir-hampir sama ataupun macam mana? Ada juga yang persamaan. Ada juga
ada juga yang apa namanya ni memang apa ni macam satu bentuk menghinakan dikaitkan dengan keturunan dan apa-apa. Kemudian ada juga yang lucah sampai menyebut barang-barang yang sepatutnya disebutkan. Dengan padahal yang disumpah itu seorang saya tapi dikaitkan dengan indung bapanya lagi kan. Jadi itu tidak baik kan. Ada tu yang tadi sebut sini mihir bunyinya tahu itu. Tidak boleh sebutkanlah. Tapi itu malar kedengaran tu sudah orang tu marah sebut je tu sampai keturunan orang yang dia di Purwokerto tu tidak baik apa sekali. Jadi kalau dalam bidang penulisan dengan cerita-cerita sebab dengan Ketani bawakan ini memperkatakan tentang sumpah seranah, maki hamun. Kalau dalam bidang penulisan bagaimana Ketani akan mengetengahkan, memberikan sebenarnya perkataan-perkataan itu memang indah bagus untuk masyarakat Tani apatah lagi anak-anak kecil bila mengetahui untuk menghilangkan perkataan itu daripada masyarakat. Itulah Ketani ajarkan ke dia macam mana kan macam larap misalnya larap pandang rohani, maknanya ia indah senonoh, indah apa ni, indah higienik apa semua sekali kan. Jadi kita ni aturkan, pernah kau mendengar kita ni ya. Jadi kita terangkan pulang macam mana pembaikan yang patut dibuatkan. Jadi macam itu. Dalam kalau dalam tulisan cerpen ke ataupun novel ke, ia lebih natural keadaannya. Sumpah-sumpah itu sumpah-sumpah Brunei. Sebab itu saya selama KODBK ni 2 bulan lepas ni, kalau tidak silap ada 5 buting buku cerita hantu yang lokal yang pernah saya baca. Saya tidak pernah jumpa macam bauta apa tu. Tapi yang hantu Penanggalan itu. Penanggalan ada versinya macam di Semenanjung, Penanggal kan dia jadi filem pulang sudah tu. Di Brunei ada Penanggalan itu semua sekali. Hantu Pontianak biasalah yang mencuri ini tuyul di Malaysia pun ada juga. Itu tuyul apa sekali itu. Iya betul. Jadi itu menunjukkan keadaan masyarakat masa dulu lah. Serta kajian macam mana kepercayaan. Ini dari segi pendidikan kita mengetahui. Pasal kalau orang baru sekarang ni orang zaman kanak-kanak mana tahu barang-barang macam ni kan pernah wujud. Mungkin dia sudah sekarang kurang penggunaannya lagi. Baik ya. Pelapor sahabat kita ketahui sedikit sebanyak berkenaan dengan memperkatakan dengan sumpah seranah maki hamun ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita ni mendepani ataupun menghadapi orang yang menyumpah ini Najib? Ya. Katakan dalam di pejabat lah ada seorang senior lah menyumpah junior subordinate-nya atau junior. Indah juga kan apa namanya subordinate itu menasihati orang anu tu kan. Ketuanya. Satu cara ialah apa yang saya pernah baca dalam sebuah rencana teknik dipanggilnya teknik sandwich. Sandwich. Kita ini tahu sandwich kan, kalau sandwich ada daging ke ayam ke. Sebelum sandwich itu ada bahan-bahan sayuran dan apa ni? Saus. Ada buah-buahan, tomato dan sebagainya, timun dan sebagainya. Jadi, kalau kita makan dulu yang daun-daunnya sebelum kita dapat keenakan sandwich daging. Macam mana tu caranya makan sandwich? Sama juga anuannya. Kita berharapan dengan sumpahan ni. Kalau kita ni kan secara blunt menghadapi terus-terus membalasi, jadi wap terpulang tu, jadi pasar tu. Jadi kata ni anulah aku rapak. Sekurang-kurangnya puji dari orang yang menyumpah itu. Jadi ia akan lembut hatinya. Barulah kata ni sumpah dapat mengatasi menyumpah balik. Mengatasi macam mana sumpahan itu. Mungkin orang yang menyumpah itu tersilapkah? Ini seluruh apa yang diperkatakan sehingga mengeluarkan sumpah seranah yang apa ni? Yang mengaibkan itu yang tidak sepatutnya kan. Jadi kalau kata Wali tadinya kalau sumpah balik pasal sumpah yang positif, nak bertuah kalau itu betul. Bisa sudah dibalas dengan baik. Betul. Selesai redup hatinya, disumpah balik. Tapi sumpah yang positif lah sudah dikatakan. Bertuah kita ni.
Baik ya. Mengenai dengan sumpah ini, budaya sumpah menyumpah antara satu sama yang lain ini masih ada sehingga ke hari ini. Memang ada dalam bukan saya dalam masyarakat Melayu. Masyarakat luar masyarakat bukan berbahasa Melayu pun ada menyumpah-nyumpah. Menurut Tuan sendiri ini adalah budaya yang baik ataupun macam mana kepunyaan kita ni? Macam di luar itu macam son of the beach. Cuba fikirkan. Anak setan tu. Anak setan kau ni. Ya. Son of the beach. Menyumpah je tu. Ya. Menyumpah je tu kan. Ada lagi yang lucah-lucah tu kan. Ya. Jangan dah yang tak huruf Ya. perkataan F itu jangan kata sebut-sebut. Banyak tu saja sama ada kata dia membaca novel, cerita-cerita, rencana pun ada. Malah di dalam filem Dibukukan, difilmkan. difilmkan. Itu Ya. kata ni mesti ini orang kalau terutama keluarga membuat tapisan-tapisan kan. Kadang-kadang anak-anak terikut-ikut sumpah-sumpahan tu, sumpahan tu yang apa ni? Celaan lah, sumpah celah macam tu kan. Ini bukanlah sumpah macam di sumpah apa ni? Kita katakan sumpah di court atau di court misalnya. Declaration itu kan. Ini sumpah Yang jenis menghina, mengucap lah ya. Okey. Bagaimana kita ni akan mengubah sesuatu ini ke arah yang lebih baik untuk mendidik masyarakat kita ni? Macam mana tu Tuan? Kita ni mesti mengetahui originalitinya dulu kan. Ya. Macam mana kes satu berlaku macam itu kan. Barutah kita ni apa ni dapat mengatasi. Misalnya katakan macam kau ni sigau bini-bini sigau. Atau boleh dapat diterima lah sigau tu. Itu walaupun macam menurunkan taraf orang itu. Ya, Ceritakanlah. Sekarang ni mana juga orang kan ke kedai payah beriritan pakai kain-kain sampit kan. Betul. Kalau kan kesukan baik juga pakai seluarnya. Jadi itulah. Jadi ia mengetahui keadaan masyarakat lagi dulu. Dulu bini-bini mana ada kan keluar ke mana-mana ni. Subuh matanya nampak. Jadi bila keluar siap sigau. Jadi mesti ketahui originality cerita-cerita tu kan. Ya. Jadi bila kita mengetahui dan menyampaikan kepada orang-orang baru, anak-anak, orang faham. Ya. Apa beza sumpah menghina ini dengan macam ada kisah disumpah menjadi batu, disumpah menjadi burung. Sumpah apa beza sumpah itu dengan sumpah yang kita Ialah pengejarannya, di sebalik pengejaran. Sebab tu kata tadi kan, Ya. kita ni mesti melihat originality macam cerita batu bertangkup kan. Kisah macam mana mamanya rela untuk ditunggap oleh batu pasal kepunan kan talur laut ikan tembakul. Jadi nasihat di sana ialah supaya anak-anak jangan indah dengan ibu bapanya ni supaya ia akrab kan, jangan sampai indah memeduli talur yang dihajatinya itu langsung dihempitinya. Jadinya ada pengajaran di sana kan. Di sana itu macam membunuh diri pulang lagi dulu tu kan. Lurus. Tapi iyalah macam kata di sini si tanggang apa tu kan menghina ibu kandungnya. Ibu kandungnya mamanya memohon bersumpah kan supaya ia mendapat balasan. Sumpah je tu, tapi indahlah menjawab tanda perkataan kau jadi batu apa lagi dulu kan. Tapi itulah kenyataannya supaya kita memahami latar belakang satu-satu sumpahan itu kan. Baik. Ya, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman ya bersama kita pada pagi ini dengan segmen wawancara bersama dengan penulis Tanah Air ya. Kita bawakan topik berkenaan dengan sumpah aspek sudut sosial ya. Dan ilmu. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bersama lagi Tuan Haji ya dengan topik yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.